Tuduhan bahawa kerajaan menyembunyikan addendum Najib Razak yang sering kali dinyatakan oleh pembangkang seakan-akan kononnya kerajaan ini menyembunyikan adalah satu tuduhan yang amat-amat tidak bertanggungjawab. Jadi sahabat semua, antara individu-individu yang sering kali menggunakan isu ini seperti Ketua Pembangkang, Setiausaha Agung PAS dan banyak lagi lah ahli-ahli parlimen, pemimpin-pemimpin, termasuklah walaun-walauntit yang dicuci otaknya mengatakan apa sahaja yang dikatakan oleh pemimpin mereka tanpa membuat kaji selidik terlebih dahulu adakah yang benar atau tidak. Jadi sekali lagi saya ingin membawakan anda respon dan pencerahan daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim berkaitan dengan addendum ini. Jadi tanpa membuang masa, ayo kita bersama-sama untuk menonton video pencerahan daripada Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi tanpa buang masa, ayo kita tonton bersama video ini. Kita kena tanam bibit-bibit ini dan hidupkan kemanusiaan. Banyak isu-isu berbangkit di parlimen semalam, 2 hari sudah. Di Selasa, saya terpaksa jawab tentang addendum kes yang melibatkan lembaga pengampunan. Wah, dicerca. Sudah, anak-anak harus fikir. Apa dia isu dia? Isu dia, proses hukum jalan. Siapa yang dakwa dulu? Perdana Menteri dulu. Masa mana dijatuhkan hukuman? Mana masa Perdana Menteri dulu? Siapa yang kena cerca? Perdana Menteri sekarang. Saya tak terlibat dalam pendakwaan, saya tak terlibat dalam hukuman. Tetapi saya tidak nafi. Sayalah di antara yang paling keras dulu menyerang isu 1MDB kerana harta rakyat dan kerugian kepada negara. Apa benar atau tidak? Benar. Berapa kerugian yang kita terpaksa bayar akibat kerugian 1MDB? 48 bilion ringgit. Ingat, 48 bilion ringgit. Ya. Berapa sekolah kita boleh bina, berapa universiti kita boleh bina, berapa hospital kita boleh bina, berapa anak-anak yang kita boleh bantu. Baik. Tapi kita ikut proses hukum. Ya. Kemudian lembaga pengampunan. Ada yang marah kerana saya bawa kes Datuk Seri Najib untuk dipertimbang oleh lembaga pengampunan yang dipengusikan oleh Yang di-Pertuan Agong. Saya masih dimasukkan penjara kali pertama masa Mahathir, kali kedua masa Datuk Seri Najib. Tapi saya sekarang Perdana Menteri. Saya tidak boleh berdendam dan hasad dengki. Hak setiap orang banduan itu, setiap orang tanpa kecuali ada hak untuk mengemukakan rayuan pengampunan. Maka bila saya tengok dalam mesyuarat tidak ada agenda rayuan Datuk Seri Najib, saya kata tak boleh. Saya persembah kepada Kebahaduli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong ketika itu. Saya kata, ampun tuanku, selayaknya semua orang berhak memohon. Apakah mau dipertimbangkan oleh lembaga atau mau diperkenan oleh tuanku, itu kemudian. Tapi hak merayu harus ada. Satu pihak kecam saya kerana bawa agenda. Padahal saya hanya menggunakan tanggungjawab saya supaya adil untuk dipertimbangkan. Ini saya katakan sebab apa? Sebab ya salah ke tak salah pun dah masuk penjara. Adalah ihsan atau kemanusiaan. Kita minta dipertimbangkan. Apakah lembaga pengampunan akan bertimbang mengikut rayuan? Itu terserah. Akhirnya keputusan Yang di-Pertuan Agong. Ini pun salah. Kemudian soal addendum dibangkitkan. Sekarang saya tak boleh ulas sebab kes di Mahkamah Rayuan
keputusannya 6 Januari. Saya nak anak-anak fikir bagaimana? Ya, adakah isu ini harus diketahui? Ya, kerana fakulti undang-undang ada. Ada daripada fakulti undang-undang UiTM dan lain-lain. Ada, Nah, belajar law kena tahu ini kan proses dia. Ini dia katakan negara hukum, rule of law. Dia ada processes, ada peruntukan undang-undang. Jadi jika ada kes di mahkamah, Parlimen atau kita tidak boleh bincang secara terbuka, yang disebut sub judice. Jadi kena tunggu. Itu hormat proses undang-undang. Bila saya jawab begitu, wah, dikecam, nak tipu, nak selindung, pasal addendum. Ini yang saya katakan berlaku kerana kedangkalan ilmu, kerana maklumat tidak disampaikan. Kerana budaya kita kadang-kadang budaya picisan, baca sekerat-sekerat. Amalan membaca mencari kebenaran tidak ada, tabayun tidak ada. Bicara soal Melayu, bicara soal Islam, akhlak tidak ada. Minat untuk mencari kebenaran tidak ada. Jadi masalah. Jadi semua hal akan ditimbulkan jadi masalah. Baik sebagaimana ekstremis Melayu, ekstremis Cina atau India. Dah 10 tahun kahwin. Alright, so itu dia pencerahan daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi masanya telah pun tiba, iaitu pada hari esok penentuan sahabat-sahabat semua ya berkaitan dengan tita addendum ini. Sama ada rayuan Najib, ya rayuan Najib ini akan didengar esok. Ya, adakah keputusannya ada atau tidak addendum itu? So ini akan menjadi persoalan dan persoalan itu bakal terjawab pada hari esok. Jadi ramai di antara kita yang menunggu, ramai juga yang menunggang isu ini, sehingga seperti parti PAS yang dahulunya memijak gambar Najib, memanggil Najib kleptokrat, perasua dan sebagainya, tapi hari ini seakan-akan mereka lah yang terpaling Najib dan sebagainya. Jadi sebelum saya ingin membaca sedikit berita ini, yang mana Mahkamah Rayuan akan mendengar rayuan Najib Razak esok berhubung penolakan permohonannya untuk menjalani baki hukuman penjara 6 tahun di bawah tahanan rumah berdasarkan dakwaannya mengenai kewujudan tita addendum menyokong permohonan tersebut. Pendengaran yang pada asalnya dijadualkan kepada 5 Disember tahun lalu akan dimulakan pada pukul 9 pagi di hadapan panel 3 hakim yang terdiri daripada Hakim Datuk Aziza Nawawi, Datuk Azhari Kamar Ramli dan Datuk Seri Muhammad Fairuz Jafril. Mahkamah juga akan mendengar permohonan bekas Perdana Menteri itu untuk mengemukakan keterangan tambahan bagi menyokong dakwaannya mengenai kewujudan tita addendum tersebut. Jadi pendengaran itu ditangguhkan 6 Januari selepas Peguam Najib Muhammad Safi Abdullah memaklumkan kepada panel 3 hakim bahawa beliau telah memfailkan permohonan pada 3 Disember lepas untuk mengemukakan keterangan tambahan. Najib 71 tahun merayu terhadap keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 3 Julai tahun lalu yang menolak permohonan kebenaran semakan kehakiman terhadap tita addendum yang dikatakan diperkenankan oleh Yang di-Pertuan Agong yang ke-16 sebelum ini. Jadi Najib mendakwa tita addendum itu akan membolehkan bekas Perdana Menteri itu menjalani baki hukuman penjara di bawah tahanan rumah. Dan Hakim Mahkamah Tinggi Datuk Amarjit Singh memutuskan bahawa 4 affidavit yang menyokong tuntutan termasuk kenyataan Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi dan Naib Presiden Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail tidak boleh diterima kerana ia kabar angin semata-mata. Najib memohon perintah mendamus untuk memaksa responden menjawab dan mengesahkan kewujudan tita addendum bertarikh 29 Januari tahun lepas. Jadi Najib menamakan Menteri Dalam Negeri, Komisioner Jeneral Penjara, Peguam Negara, Lembaga Pengampunan bagi Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Ketua Pengarah Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang di GPM serta Kerajaan Malaysia sebagai responden dalam permohonannya. Jadi bekas ahli Parlimen Pekan itu juga memohon perintah jika tita itu wujud, maka semua responden atau seorang daripada mereka perlu melaksanakannya dan dengan serta-merta memindahkan beliau dari penjara Kajang ke kediaman di Kuala Lumpur untuk menjalani baki hukuman penjara di rumah. Itu dia sahabat semua. Jadi
pada pertamanya ya permohonan rayuan Najib ini telah ditolak karena mahkamah mengatakan ianya hanya sekadar berita kabar angin yang tidak dibuktikan kesahihannya. Jadi Najib sekali lagi membuat rayuan dan esoklah penentu sekali lagi sama ada addendum ini sekadar kabar angin ataupun adakah ia wujud seperti mana yang dinyatakan oleh Najib Razak sendiri. Jadi sahabat semua, kita akan berikan perkembangan pada hari esok berkaitan dengan isu ini. Jadi sampai di sini saja. Ya, sekiranya Anda memberikan sebarang komen, pandangan berkaitan dengan isu ini, Anda boleh berikan ya di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih, izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa lainnya, tepuk dada, tanya selera. Sekian daripada Alright Napa Channel, saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.